السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا عليم يا رحمن علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Suratul Maidah ayat yang ke-35 hingga seterusnya insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا منها وما
عنها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Alhamdulillah. Dapat kita membacakan beberapa keratan ayat Allah daripada suratul Maidah, mulai daripada ayat yang ke-35 hingga kepada ayat yang ke-40. Allahus Sami'ul Basir, ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih pada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala dengan rahmatnya dia selalu mengajar kita, panggil orang beriman supaya dengan sayang dia, sedangkan kita adalah makhluk dia yang dia menghidup, memati, menguat dan melemah, mengkaya, memiskin, memberi ilmu dan membiarkan dalam keadaan jahil. Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allahumma ja'alna minal ladzina amanu alladzina yastami'una linida'illahi wa amrihi birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah akan Allah Ta'ala, takutlah kepada Allah. Hak ni saya dia, benda tak ada banyak tapi kita nak buat tak boleh. Nah, takut pada Allah ni sebagai punca kepada segala-gala kebaikan yang Allah Ta'ala arahkan. Dia yang amat mengetahui, sangat tahu akan cut on, cut kang manusia atau titik kelemahan, titik kekuatan manusia. Allah Ta'ala amat mengetahui. Dengan sebab tu Allah Ta'ala suruh ke apa tu, makna katanya suruh benda yang beri faedah sebesar-besarnya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina taqaw rabbahum ya Allah. Itulah takut pada Allah ada suatu perkara yang payah, tetapi berhajat kepada
pertolongan Allah. Sebab itulah kita tu selalu doa supaya kita tu minta dari Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, supaya kita tu takwa kepada Allah tu menjadi satu sifat hidup harian kita. Sebab tidak ada sebab untuk tidak takwa kepada Allah Ta'ala. Tak ada sesuatu perkara yang lebih kuasa dari Allah dalam segi mengatur hidup kita. Hatta diri kita sendiri pun tak kuasa nak mengatur hidup kita sendiri, jangankan orang lain. Kecuali dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dah gitu. Kamu tidak boleh nak sesuatu perkara kecuali betulan dengan nak Allah Ta'ala. Sebab itu maka tak ada sebab kita tak saya takut pada Tuhan. Tapi subhanallah, hidup mengelik boleh lagi, yang hidup lik tak saya takut pada Tuhan tu boleh lagi, sedangkan tidak ada sebab untuk kita tak ada takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia tak suruh takut pun kita takut gelega-gelega dah. Tetapi dengan rahmat Allah yang tahu akan tabiat hamba dia, yang suka deraka pada dia, zalim kepada diri sendiri banyak, lalu tu dia tu perintah supaya kita tu takut pada Allah. Sepatutnya royak pada manusia ramai, tak ada kena royak pada orang beriman takut pada Allah ni. Dia beriman pada Allah nak tak takut apa lagi pada Allah. Dia beriman pada Allah tak kena takut ke dia lah. Sebab beriman pada Allah bermakna kata beriman kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat-sifat yang mulia tu. Bila bersifat dengan sifat alim, sifat apa dia, qadir, bersifat dengan qadir, bersifat dengan apa dia, semua perkara tu al-alimul hakim. Sebab apa lagi kita tidak takut pada Allah? Al-wahidul qahhar. Sebab apa kita tidak takut pada Allah? As-sami'ul basir. Sebab apa kita tidak takut pada Allah? Syadidul iqab, sari'ul hisab. Itu sifat Tuhan belaka. Sifat Tuhan yang sari'ul hisab, syadidul iqab, raufur rahim. Semua sifat Tuhan. Sifat-sifat yang menimbulkan kita tu rasa takut pada dia. Sebab itulah tauhidul asma' was sifat ni ada hubung kait dengan masalah at-taqwa. Kerana bila kita kenal Allah baik-baik, takut pada Allah, dia kena mari hidup menguasai jiwa kita. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala beri kuasa kepada hawa nafsu, kuasa kepada jahil, kuasa kepada syaitan yang merenggangkan kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, menyebabkan kehilangan takut. Tak ada takut. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tidak ada sebab untuk kamu tidak takut pada Allah, orang beriman. La ilaha illallah. Apabila takut pada Allah, makna kata tidak berbuat akan perkara maksiat Allah. Apabila takut pada Allah, makna kata selalu berada bersama dengan kehendak redha Allah Subhanahu wa taala. In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi kita nak mencari keridhaan Allah lah. Selalunya menjadi orang yang syukur kepada Allah atas segala nikmat wala kecil pun. Kerana yang lain tak boleh nak uwi hak kecil, hak kita rasa kecil itu, yang lain tak boleh nak uwi. Jangan hak besar. Sebab itu maka Allah Ta'ala suruh ni bagai yang sengoti, bagai yang tak ada boleh nak pergi gapa tanggung-tanggung kata bagai tu kai boleh jadi gitu, kai boleh jadi gini, tak ada. Straight bagai. Tak takut pada Allah, tak tahu sebab nak takut pada gapa. Sebab itulah kata ulama, siapa tak takut pada Allah, maka dia selalu takut pada semua perkara. Jadi satu usik tag semua perkara kepada hidup dia kalau dia tak takut pada Allah Ta'ala. Dan siapa dia takut pada Allah, maka dia tidak takut pada semua perkara lain pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tak letih lah kita. Dia takut pada Allah sah kat tak letih. Nah, kalau kita takut pada semua perkara kat letih, tak boleh kelipar serah kat tu. Takut. Serah kat ni takut. Dengan tidak berasa takut pada Allah SWT. Oleh itu maka alhamdulillah Allah Ta'ala suruh kita ni bagai yang faedah pada kita sesungguh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata. Mula-mula dia suruh takut pada Allah. Lepas tu takut pada Allah nak buat kerana tu. Wabtaghu ilaihil wasilah. Hendaklah kamu cari akan suatu pendekatan kepada dia. Ini cara takut pada Allah. Takut rima lari jauh, takut ke orang jangan masuk dekat dengan dia, takut pada satu benda jangan dia masuk dekat dengan dia. Tapi takut pada Allah ni wabtaghu ilaihil wasilah. Dan naklah kamu mencari usaha mencari akan al-wasilah, akan suatu pendekatan. Al-wasilah ni iaitu akan al-qurbah, pendekatan dengan Allah Ta'ala. Itulah Ibnu Abbas tafsir pada al-wasilah, iaitu al-qurbah. Qatadah kata taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Itu Qatadah kata. Mana katanya takut pada Allah tu hendaklah kamu mendekati kepadanya dengan mentaatinya dan beramal dengan amalan yang ia redai akan kamu. Itu cara takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ayat ni sangat jelas cara takut pada Allah tu, makna kata kena usaha cari jalan dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan agak tak ada apalah senang. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dah itu. Ada kita dekat dengan Allah Taala agak mati kita tu Allah Taala hantar rauhun wa raihanun, senang serenok senyum manis. Nah, wa jannatu na'im, dan syurga na'im saja. Itu muqarrabin. Kita nak jadi orang yang dekat pada Allah. As-sabiqin as-sabiqin al-muqarrabin. Nah, muqarrabin tu kita nak. Nah, kita tak sekadar ashabul yamin, kita nak jadi al-muqarrabin. Ya, ada tiga manusia, ashabul yamin, al-muqarrabin, atau ashabus shimal. Na'udzubillah min dzalik. Al-muqarrabin ini tinggi. Jadi satu peringkat pula, tak cukup dengan takwa pada Allah secara umum gitu, tapi kena wabtaghu ilaihil wasilah. Siapa nak jadi orang al-muqarrabin kena terima ayat ni. As-sabiqin as-sabiqin. Dan muqarrabin enggak dia orang mula-mula lalu, gapo benda malak dia lah mula. Gapo benda balik kemuliaan dia lah dapat sekali tu, mana as-sabiqin as-sabiqin. Sebab dia muqarrabin. Segala barang Allah Taala nak tu dia duk perhati semua. Pak mari selalu lah. As-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Itulah yang kita nak cari sama. Allahumma ja'alna min ibadikal muqarrabin. As-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Ya Allah, gitulah. Nah, usaha kita tu jadi gitu. Dua perintah, ittaqullah wabtaghu ilaihi al-wasilata. Setengah pada semaya, baca Quran, puasa, buat baik ke orang, senyum manis ke orang, ngaji, mengajar, semua tu yang panggil al-wasilatu ila Allah, at-taqarrubu ila Allah, saddidu wa qaribu. Itu lain sikit, tapi makna dia tu suruh dekat dengan Allah Ta'ala, dekat dengan benda betul sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wabtaghu ilaihil wasilah ni, puak-puak kafir kadang-kadang apa kata wasilah tu berhala. Wasilah ma nuqarribuhum illa kepada ma na'buduhum illa ma na'buduhum illa liuqarribuna ila Allah zulfa.
Kami tak sembah berhala malaikat, kerana berhala ni boleh mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Itu wasilah bagi orang kafir. Tapi itu faham Quran ni kena jaga benar-benar. Faham Quran tak boleh buka qamuh bahasa Arab terjemuh tu tak boleh. Ya kena faham Quran ni, kena dengar Quran royak makna belah mana kalimah ni. Wasilah makna kata perantaraan. Tetapi bukan kata ni ikut kita nak tafsir dak. Ni kena tengok Nabi tafsir lah mana, sahabat radhiyallahu anhum tafsir belah mana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir belah mana. Ya tak boleh lafaz kepada lafaz buka qamuh Marbawi ke qamuh Munji kan terjemah lafaz ke lafaz tu tak boleh, itu haram. Nah, oleh itu maka al-wasilah di sini tidak khilaf di kalangan ulama, iaitu al-qurbatu ila Allah, dekat pada Allah SWT. Dengan apa? Qatadah bin Mai takut demo tak faham lagi, dia terjemah, dia kata taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Atau Qatadah beri setangga lagi lebih pada Ibn Abbas. Ibn Abbas yang kata al-qurbah saja. Bal qurbah tu lah puak kafir guna berhala untuk qurbah dengan Allah Ta'ala. Dia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dia kata tanya apa muslimah berhala. Kalau zaman dulu berhala yang dia berasa tak berhala ni lah boleh bawa dia dekat dengan Allah SWT. Apa kafir zaman ni semua berhala dia. Berhala ahum kapal tak ada. Cetanarum dia tak serupa dengan kecetanarum orang semua berhala zaman Nabi. Semua berhala zaman Nabi tujuan dia liuqarribuna ila Allahi zulfa. Mari duk sahih faham ayat al-wasilah ni salah setengah daripada ni. Wabtaghu ilaihi al-wasilata. La ilaha illallah. Wal wasilah tu ialah allati yatawassalu biha ila tahsil al-maqsud. Nah, dan satu lagi wasilah yang ditafsir oleh apa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu a'la manzilatan fil jannah atau a'la manzilatin fil jannah, tempat tinggi sekali, mahliga yang tertinggi lah syurga, dikatakan al-wasilah. Nah, wahia manzilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa darihi fil jannah. Allah, wa hiya aqrabu amkinatil jannati ila al-'arsy. Allah, Ibnu Katsir kata ni. Wasilah ni ialah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khah. Mahligai hak Nabi khah. Mahligai hak Nabi khusus syurga. Wahya aqrabu amkinatil jannah. Mahligai ini paling dekat sekali tepatlah syurga ilal arsy, kepada arah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tak gitu. Itu malaikat duk keliling, duk gapo, duk keliling arah buat malaikat. Itu arah. Jadi tempat dekat sekali dengan arah ialah al-wasilah. Satu tempat yang disedia khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga yang paling dekat dengan arah. Allahumma inna nas'aluka al-wasilah ya Allah. Hak kita berdoa dalam semayat, dalam apa, dalam lepas pada rebat, dan doa ini merupakan doa yang ada kelebihan tinggi. Kalau kita berdoa dengan doa kita duk semaya, duk kita dengar duk baca lepas semaya lepas Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa baca hak tu, siapa dia mangqala hina yasma'un nida'. Nah, siapa baca lepas pada dia tu dengar ba Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Kecuali dapatlah ia terima syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat.
Baca tu dah, itu kelebihan yang besar. Hadis sahih Bukhari. Sebab itu maka marilah kita tu beramal dengan amal kita dah amal sok mudah. Semua khabar terkelebihan gapo kita beramal dengan benda seperti itu. Maknanya, hei Tuhanku, Tuhan kepada ini dakwah yang sempurna, iaitu azan tu merupakan satu dakwah tamah. Nah, wassalatil qa'imah, dan Tuhan kepada gapa dia semaya yang disuruh supaya kita dirikan atau yang bertegak. Nah, ati bawa datang olehmu Muhammad dan akan Nabi Muhammad al-wasilata, akan wasilah. Nah, wal fadilata, ini wasilah di mana maqam yang tinggi dari syurga. Wal fadilata, dan kelebihan yang tinggi dari syurga. Ini minta rasa kita tinggi, parasa kita. Bila kita minta ya tinggi gak, dia tolong kita tinggi ratik lah, gitu maknanya. Jadi sesuai lah. Siapa baca doa ni dapat syafaat daripada Nabi, sesuai. Sebab kita duk sokong Nabi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Bila Nabi itu tinggi, terhormat, doa kehendak dia, syafaat dia Tuhan terima belaka, dia panggil syafaat kubra. Situ kita tupai syafaat Nabi SAW. Wa ba'athu maqaman mahmuda, dan bangkit olehmu pada hari kiamat sebagai maqam yang terpuji. Alladzi wa'adtah, yang kamu janjikan dia ya Allah. Allah illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamah. Maka dapat syafaat Nabi daripada Nabi SAW pada hari kiamat esok. Kak belah baca ni belakang dah. Mudah. Pak kita ni mudah lah lu gini ni. Kita tak ada bersungguh. Benda kopeh-kopeh nampak, tapi buat kita tak sungguh dengar gabar, tak sungguh kat kacak gagal dengar gabar tak jawab. Takut masuk syurga belaka tu, ya lik buat ya kau masuk syurga. Nah, buat gabar lik lu. Cari buku nak boleh kacak lalu. Subhanallah, lik sungguh. Nah, gu dia sedap. Nah, gu dia tu sedap. Nauzubillah minasyaitan. Nah, baik itu maka itu hadis sahih Bukhari, sahih Muslim pula. Iza sami'tul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Nah, apabila kamu tu mendengarkan seorang muazzin debat, maka hendaklah kamu berkata supaya dia kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita kata Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Atau satu yang lain. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alal falah, gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Hak tu ya suruh. Bahawa suruh tu kita kena ikat diri kita dengan kuasa Allah. Manusia, mari semaya. La haula wala quwata illa billah. Ikat dengan Allah. Sebab kita nak jangan dah Tuhan tak wujud ada juga. Ikat dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ya cuk dia. As-salah tu al-falah. Kejayaan. Nah, begitu. Summa sallu alayya kama nasmaya aslawa'amu atasku. Nabi suruh suara. Dan bagi faedah ni suruh lalu Nabi. Walaupun kena atas dia, kalau nak kira selawat atas dia nampak tu suruh besar dia benda ada. Faedah kita. Selawat pada Nabi itu faedah kepada kita nombor satu sekali. Lepas pada faedah pada Nabi, kita nak kacak dengan orang bodoh lah tu. Pok-pok itu bodoh, nak faedah pada kita dulu. Padahal sungguhnya faedah pada Nabi lah. Nah, faedah pada Nabi, sahabat Nabi itu menerima permintaan kita. Kita minta Tuhan turun rahmat atas Nabi. Tapi Tuhan turun rahmat atas kita 10 kali ganda. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa selawat atas aku sekali, Allah Ta'ala selawat atas dia 10 kali. Selawat Allah ni makna kata Allah Ta'ala beri rahmat pada dia 10 rahmat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Nabi kata, sia ke umat dia bodoh duk kelepok saja kah sebut nama Nabi, tak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siapa selawat atas aku ni sekali, Allah Ta'ala selawat atasnya 10 kali. Nabi ayat adalah hadis sahih Muslim.
Nah, lepas tu summa salu liyal wasilah. Kemudian mintalah bagi aku akan al-wasilah ni. Minta kepada aku ni akan tempat yang tinggi lah syurga. Ini di antara al-wasilah dari segi makna dia. Gapa wasilah Nabi kata? Ni Nabi katalah hadis sahih ni orang panggil tafsirul ayah bil hadis. Tafsir ayat dengan hadis. Gapa yang kata al-wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannati. Maka sesungguhnya atau kerana sesungguhnya al-wasilah tu satu tempat kedudukan yang tinggi terhormat dalam syurga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidaklah ia tu munasabah malaikat kepada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Itu katanya itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Tapi ia tidak sharih sini. Wa arju an akunahu ana huwa. Dia di situ. Dan aku harap sebahasa akulah kata hamba daripada hamba-hamba Allah yang patut duduk di manzilah hak nama dia nya al-wasilah tu an akuna ana huwa. Akulah dia tepat hak kata manzilatan dalam syurga tu an nama dia al-wasilah. Aku harap semoga akulah duduk situ. Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Maka barang siapa yang meminta bagi aku akan tempat yang tertinggi dalam semua tempat dalam syurga yang paling dekat dengan arah tu untuk aku, nescaya dapatlah ia akan syafaat daripada aku. Itulah. Ni betul benar lah dah hak Sahih Muslim. Sahih Bukhari tadi dia wari secara liau-liau sikit. Dua-dua hadis Sahih Bukhari Muslim yang mencerita tentang hakikat al-wasilah. Jangan kita tafsir salah dengan hak Nabi faham sama sekali. Jangan kita tafsir tak tekal wasilah tu wasilah ni pergi kubur ambil wasilah tu panjang tu wasilah tu. Ada belaka dah. Dia cari jalan belaka. Orang panggil tafsir bahasa syaitan dia panggil. Bukan tafsir ya Quran ni lah. Nah, kalau orang dulu zaman dulu duk tafsir mengaji Quran sangat takut sesat gitu. Pak kita alhamdulillah oleh kerana tafsir kita puluh-puluh ratus-ratus tafsir hari ni ada dapat kita ni. Kita boleh mari duk belayar pakai beda dan mening, pakai perahu dan mening supaya kita boleh belayar dalam lautan Quran dan tafsir yang sangat bahaya kalau kita tidak reti nak belayar dalam dia. Na'udzubillahi minan zalik. Nah, jadi kita tengok orang tua dulu tak saya ngajar tafsir, doa siapa 7 kurung Islam hari tak ada ngajar tafsir kepada orang ramai, dia takut jadi sesat tu. Nah, mari di rung kita baru ngajar tafsir ni. Sebab itulah insya-Allah nah kita kena ada ngajar sekali habis buah Quran. Lepas tu kita kena ada persiapan lah mana kalau orang-orang nak tafsir Quran lepas pada kita ni mesti kena ada pedoman. Setengah pada pedomannya sebelum saya nak waktu baik buku melalah ni rujaklah kepada Muqaddimah Ibn Katsir. Nah, tu di antara orang ngajak royak cara tafsir Quran paling semua ulama dalam dunia ni sokong cara tafsir itu. Nah, oleh itu maka kita tu perlu kepada mencari cara yang sebenar supaya kita tu jelas. Tengok ni Ibn Katsir dia wari tafsir wabtaghu ilaihi alwasilatani. Setengah daripadanya makna wasilah tu Ibn Abbas kata al-qurbatu bi fi'li ta'at yang ditambah tafsir oleh Qatadah wal amali bima yurdih. Lepas tu ditambah oleh tafsir daripada hadis Sahih Bukhari Muslim al-wasilah tu iaitu manzilatun fil jannati la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Satu tempat yang dikhusus tidak boleh, tidak layak nak duduk tempat ni melainkan seorang hamba daripada hamba Allah. Siapa dia hamba tu? Aku harap semoga akulah hamba tu. Tu dikatakan al-wasilah. Nah, wa aati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Pakak kita minta belakang Nabi kita Muhammad SAW boleh duduk situ.
dan Allah Ta'ala terima permintaan kita, maka Allah Ta'ala tu wi kuasa pada Muhammad untuk gapa? Untuk mari wi syafaat kepada kita pula, insya-Allah Ta'ala. Halat lahu asy-syafa'atu yaumal qiyamah, insya-Allah. Kita lah dunia ni pakak-pakak boleh, pakak-pakak kabe-kabe, pakak-pakak kawa-kawa boleh lah dunia. Akhirat esok tak nak kawan dah. Nah, sebab itulah dunia ni insya-Allah. Nah, dapat gu tak rak, nama tolong. Orang ni tolong, orang ni tolong capanya untuk sekadar nak sapa di. Nah, mati itu mana tak ada menjadi keberatan. Dua terhasu ittaqullah, berdasarkan kepada kekuatan takwa kepada Allah tulah, wabtaghu ilaihil wasilah. Jangan kamu ibtahu ilaihil wasilah dengan tidak ada takwa pada Allah. Seolah-olah tertib ni maksud. Tertib dari segi perintah dia tu sangat-sangat dimaksudkan. Ittaqullah wa nihwa bukan mutlaqal jam'i gak, tapi al-jam' di sini orang panggil at-tertib di sini ni, walaupun wa tidak beri arti tertib, tak sepa fa beri arti tertib, wa tidak ada tertib, tapi tertib dengan wa sini ada maksud, seolah-olah dengan fa juga. Wabtaghu ilaihil wasilah, sebab nak mencari wasilah ni kena membekali takwa kuat. Kalau tak ada takwa, tak temu cari wasilah, pelang wasilah. Nah, maka alhamdulillah kita dapat ilmu dari untuk guru kita Ibn Abbas. Nah, dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tu nak kepada tempat yang mulia adalah syurga esok. Nah, walaupun tempat tu khas ya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nah, takwa apa dia al-wasilah bukan sekadar makna kata manzilatan fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa, tu bukan sekadar tu dak, tetapi di sana Ibn Abbas peluah iaitu al-qurbatu ilallah. Nah, taqarrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna min ibadikal muqarrabin ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah. Yang ketiga perintah, tiga perintah dalam ni. Lepas tu dia perakan, lepas pada ayat dengan perakan. Jaminnya wajahidu fi sabilihi. Bukan barang mimpi, bukan barang khoya, bukan cinta nakan, bukan duk sorang dak. Wajahidu, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah. Ning jalan orang wabtaghu ilaihil wasilah, yang dibekali dengan takwa. Takwa di hati, pelaksanaan itu secara wasilah taqarrub pada Allah. Lepas tu gak wajahidu pe'ama, tiga utai pe'ama. Ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu, dan hendaklah kamu berjihad fi sabilihi, pada jalannya. Kita kena berjihad pada jalan Allah. Tak cukup tak ada berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah adalah jihad amun. Nah, jihad umum wa jihadun khasun, dan jihad khusus kiranya berhajat pada jihad khusus, maka kita bersedia untuk nak berjihad dalam bentuk khusus. Nah, tapi jihad ni tiap-tiap orang kena ada mujahid. Tidak ada orang muslim malaikat dia mujahid. Ingat mulai aning kita ni ada orang Islam kena reti. Tidak ada orang mukmin malaikat dia tu mujahid. Kalau bukan tak mujahid, dia bukan orang mukmin. Ingat mulai. Jihad dalam makna umum. Duk dengan tomte wela kita tu untuk kena pau Islam sama. Tu makna kata jihad. Setiap minit kita, setiap perbuatan kita duk atas dasar Islam. Duk atas barang yang Tuhan redha. Beri faedah pada diri kita, kepada anak isteri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, kepada agama. Itu makna jihad. Setiap umur kita tak ada pakai fumfrai, tak ada pakai secara bazir. Nyawa tak tahu apa nyawa apa. Makan tak tahu tak makan apa. Tidur tak tahu tak tidur apa. Tu kita tak say tu. Tidur tak ada makna, makan tak ada makna, pakai tak ada makna, berjalan tak ada makna, kecek tak ada makna, nyawa tak ada makna. Tu belakang tu. Tu makna kata orang tidak berjihad.
Orang berjihad mana orang sungguh. Kalau kita nak kacak lah tu. Sungguh bukan siapa tangga kriak dak. Sungguh dalam arti kata pakai hidup kena sama atas tem main. Semaya pun kena, puasa pun kena, duk mengajar pun kena, mengaji pun kena, bersaing orang pun kena. Itu yang panggil wajahidu fi sabilihi. Lama mana? Nah kita tak faham katanya seorang mukmin mesti ada mujahid. Sama telahnya duk berat di puak-puak orang bukan Islam pula. Nah tak boleh nak berjihad, tak boleh nak gapo pula. Diberi oleh orang-orang orientalis. Zaman ni bukan zaman jihad dah, zaman kena duk pakak kena pakak duk pasang-pasang capur jadi bubur habis licin. Tak boleh. Jihad ni tidak menafikan kita buat baik. Jihad dalam segi nak jadi sebab kepada nasrul rahmati lil alamin. Itu jihad kita. Jihad untuk nak menyebarkan rahmat kepada sekalian alam. Bukan jihad untuk nak membinasakan manusia. Jihad untuk nak menghancurkan dunia. Tidak. Jihad untuk nasrul rahmati lil alamin. Nah, tiap-tiap orang kena jihad. Tak sempurna seorang tiada mukmin kalau tidak berjihad. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Dalam suratul hujurat bukan? Suratul hujurat. Ulaika humus sadiqun. Kalau tidak itu bukan sadiquna fil iman. Sungguhnya orang beriman ialah orang beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian dia tidak syak lagi kata dua-dua ni adalah sungguh. Asyhadu an la ilaha illallah tu sungguh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu sungguh. Tu makna summalam yartabu. Lepas tu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan berjihad dengan harta mereka itu dan dengan diri mereka itu pada jalan Allah. Itu ulaika humus shadiqun. Itulah orang sebenar. Orang beriman yang sebenar. Bermakna kata kalau kita kecek bahasa Belawai agak, kalau tak belah tu bukan ulaika humus shadiqun. Beriman bahasa yang tak boleh nak panggil shadiqun, tak boleh kata orang benar, orang beriman yang tak ada. Dalil-dalil beriman, dalil iman ialah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Tu dalil beriman. Tengok sini. 3 utai. Ittaqullah wabtaghu ilaihi wasilah ni. Kerak kelung habis semua perkara. Wajahidu fi sabilihi. Dalam arti mari duk kontrol program harian kita tu. Program kita tu kena kontrol benar-benar supaya duk dalam sabilillah. Kalau kita kecek jalan kereta jangan tua parik. Sabilihi tu yang ni agamanya. Berjihadlah, bersungguhlah bawa hidupmu wi turut jalan hak Tuhan redha. Tu mana kita kecek betul-betul. Lah tu mo wajahidu fi sabilihi. Sebab siapa menyalahi dengan sabilillah, mana kata masuklah sabilut taghut. Wallazina kafaru yujahiduna fi sabilit taghut. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Itulah dia ada dua sabil, sabilillah, sabilit taghut. Dua tu ya. Apa tu? Jadi wajahidu fi sabilillah ni itu jihad pada jalan Allah Taala. Nah, tiap-tiap orang kita ni wajib berjihad pada jalan Allah. Kalau dia tu nak jadi orang sadiqun dengan harta dia, dengan diri dia. Diri ni makna wela dia. Wela kita ni jalan untuk duduk atas batas. Jangan tua parik. Kanan jangan, kiri jangan. Tu makna katanya wajahidu fi sabilihi. Nah, kena faham benar. Lepas tu kita kena tanihlah hati benar ni. Tiap-tiap orang mukmin mesti ada mujahid secara automatik dah. Jihad apa? Untuk sebar rahmat ke sekalian alam. Jihad ni bukan untuk buat rusak dunia dak. Bukan jihad untuk nak bunuh orang dak. Jihad untuk nak sebar rahmat kepada sekalian alam. Senyum manisnya rakyat jalan syurga sebab Islam sahaja merupakan agama yang boleh membawa manusia kepada syurga Allah. Lain pada Islam tidak akan temu dengan syurga Allah. Manusia, siapa nak pada syurga Allah?
Naklah dia tu berpegang dengan Islam sahaja. Hei orang Islam, naklah kamu tu bersungguh bawa diri untuk betul jalan Allah, supaya jalan inilah boleh sampai pada syurga Allah Ta'ala. Sabil Allah lah boleh sampai pada jalan Allah, kepada go Allah Ta'ala. Siapa dia tak betul jalan, tak mungkin ketemu tempat go Allah Ta'ala, tak ketemu dengan syurga. Syurga ni go Allah Ta'ala, nak bawa semua hamba dia pergi tuju situ. Sebab tu ya suruh ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Patu garantinya, perakannya, jaminannya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu tu berjaya. Allah. Ayat Nisa kenyai dah, kita kenyai cukup lah. Nah, mudah-mudahan kamu tu berjaya. Hak muazzin duk bahayya 'alal falah. Ni la'allakum tuflih, hayya 'alal falah dah. Mari kepada kejayaan, mari kepada keberuntungan. Nah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ini siapa sebelah ayat semua. Nah,